Sayangnya dapat mempertemukan kita malam ini antara untuk mengisi kata orang di rumah Allah ini. Alhamdulillah kita antara yang diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada pada malam ini. Dan kita nak merakamkan terima kasih kepada para hadirin, para jemaah semua yang hadir pada malam ini, dan juga kepada penyumbang makan kita kat luar sana walaupun tak banyak, tapi alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Segala sumbangan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang akan membalasnya. Dan untuk maklumat tuan-tuan, Ustaz pada malam ini kita bertuah, Ustaz telah pun membuat jadual kepada kita. Mana Ustaz cuma ada sebulan sekali ya di surau kita, yang mana tiap-tiap malam Ustaz ada jadual mengajar di seluruh Langkawi. Jadi bermakna Ustaz secara mencari ruang kepada kita untuk bagi surau membawa salah satu hari yang untuk menyampaikan ilmu kepada kita. Kita nak merakamkan terima kasih kepada yang bagi Ustaz pada kata orang sudi memilih surah Al-Ikhlas ini sebagai untuk menyampaikan ilmu kepada kita. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya hari ini menjemput yang berbahagia Ustaz Al-Fitras Ar-Rabi untuk menyampaikan ilmu kepada kita. Ustaz dengan segala hormatnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnianya, dengan taufik hidayahnya, dapatlah sama-sama kita bertemu kembali. Yang menarik itu kita jumpa juga, tetapi di atas tajuk Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ceramah Maulidur Rasul yang lepas dah kita buat sebelum ni, dan dimintalah kepada saya supaya diisikan pengajian di sini secara berkala, mana berjadual. Sebelum ni pun pernah minta juga, tapi saya tak boleh nak bagi. Tapi bila minta berdepan ni, saya jadi lemah lutut lah tolong. Maka saya adjust sikit lah. Cuma kata buat rasa-rasa adjust sikit supaya ada ruang juga. Tapi tak dapatlah mingguan, bulanan lah. Sebulan sekali insyaAllah kita bersama dengan saya insyaAllah pengajian kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertamanya kita ni saya pun ingat lupa dah macam mana kita punya perbincangan hari tu tentang pengajian yang kita nak isi di sini. Suruh baca kitab apa? Saya pun lupa-lupa lah. Lepas dia tak permintaan hari tu ni. Ada siapa yang ingat kalau tak ada, tak perasan. Tak perasan, tak apa lah insyaAllah. Nanti kita akan bincang perlahan-lahan apa kesesuaian kita nak buka pengajian di sini insyaAllah. Baik, pertamanya saya ingin membawa sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sebuah hadis yang sangat-sangat berguna di dalam kita ni, orang-orang yang nak menuntut akan ilmu agama. Hadisnya agak panjang sedikit. Hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang ulung.
orang sahabat yang kanan hebat, orang pun orang yang hebat dikenali sehingga ke hari ini, merupakan Khulafa Ar-Rasyidin yang kedua. Nah, beliau lah yang pertama memegang gelaran Amirul Mukminin. Orang panggil Amirul Mukminin. Apa dia Amirul Mukminin? Mana ketua kepada sekalian orang beriman. Gelaran itu pertama diterima oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun kita hari ini kita sebut juga Abu Bakar Amirul Mukminin si masa di zamannya. Bila selesai zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Umar lah pula Amirul Mukminin di zaman dia. Selesai zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Uthman, kemudian Ali, ini semua Khulafa Ar-Rasyidin. Istilah ini disebut zaman Nabi Khulafa Ar-Rasyidin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita berpegang ala sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nabi sebut kalimah khulafa' ar-rasyidin ni. Nabi kata berpegang kamu ke atas sunnah aku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Khalifah-khalifah ar-rasyid, mana yang pintar, yang bijak, al-mahdiyyin, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajis. Berpeganglah di atas petunjuk itu dengan gigi geraham. Mana yang gigi atau pegang sungguh-sungguh. Addu 'alaiha bin nawajis. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi gelaran Amirul Mukminin yang pertamanya disebut ialah zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini seorang yang hebat. Dan banyak perubahan-perubahan yang berlaku semasa di zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kebaikan-kebaikan, penambahbaikan di dalam agama berlaku banyak ketika di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Macam apa Umar? Karena zaman dia agak panjang sikit dibanding dengan sebelumnya sahabatnya juga, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq dia mengalami tekanan. Bila mana orang Islam pada ketika itu setelah kewafatan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang murtad. Baru-baru masuk Islam, kan? Baru mengenal Islam, baru-baru belajar Islam, tengok Nabi wafat. Dia berpasrah balik kepada agama lama dia. Ada yang tak mau bayar zakat. Kami nak urus zakat sendiri, tak mau hantarlah ke pusat, tak mau hantarlah zakat untuk diuruskan di peringkat pentadbiran tertinggi agama. Kami tak boleh urus sendiri diri kami masing-masing. Itu di zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melalui tekanan-tekanan ini. Jadi masa dia tempoh dia sikap berhadapan dengan golongan-golongan tersebut. Kemudian bila mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, maka bermulalah era Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka di zaman dia agak lapang sikit. Orang pun cengih, dia orang tak berani dengan buat tawan. Jadi dia banyak buat perubahan-perubahan untuk kebaikan agama. Jadi alhamdulillah jasa beliau sangat-sangat dikenang lah, sehingga ke hari ini kita dapat menikmati jasa-jasa beliau. Baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di antara sahabat-sahabat yang tidak banyak meriwayatkan hadis. Kalau yang banyak meriwayatkan hadis ni, umpama yang kita masyhur, kita ketahui nama siapa, umpama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau kita baca dalam kitab hadis ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu, nama itu akan jadi familiar, selalu kita dengar. Dia ni memang banyak meriwayatkan hadis. Sehingga kalau kita baca dalam satu hadis itu bawa pergi kepada hadis berikutnya, wa anhu aidan, wa anhu aidan, wa anhu aidan. Mana daripadanya juga, daripadanya juga, daripadanya juga. Dia tak ada sebut dalam nama dia. Banyak sangat yang kata Abu Hurairah meriwayatkan hadis. Tapi seumpama Umar, seumpama Abu Bakar, seumpama yang lain-lain ni dia agak kurang sedikit meriwayatkan hadis. Ada alasan, ada sebab-sebab mereka sendiri. Ada kekhususan mereka sendiri, ada fokus mereka sendiri. Baik, tetapi betapa menariknya hadis yang kita akan bawa malam ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Yang kita kata tadi payah-payah sekali kita nak dengar hadis daripada beliau. Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika mana kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Dia bahasa Arab dia kadang terbalik dengan kita. Kalau kita pada suatu hari dulu.
pada suatu hari, kalau kita cerita, tapi dia pergi kendian. Cerita hal lain dulu baru dia habaq pada suatu hari. Dia kata ketika mana kami duduk, bainama nahnu julus. Ketika mana kami duduk inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari. Kemudian apa jadi? Idh tala alaina rajul, telah datang kepada kami seorang lelaki. Tala'a ni datang. Itu yang kita disambut dalam Maulidur Rasul, ada tala'al badru alaina. Itu yang dinyanyikan oleh orang-orang Yathrib ataupun sekarang disebut sebagai Madinah ketika menyambut ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bumi Makkah. Apa kata dia? Tala'al badru alaina, telah terbit, telah timbul, telah datang badru, bulan, alaina, kepada kami. Nabi ini diumpamakan seperti bulan purnama, bulan penuh yang memberi cahaya-cahaya hidayah. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kata apa? Sayyidina Umar bin Khattab, idh tala'a alaina rajulun, ketika mana datang kepada kami seorang lelaki. Syadidu bayadus thiyabi, sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadi sya'ri, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharu safar wala ya'rifu minna ahad. Kata dia, tidak kelihatan padanya athar safar, kesan-kesan orang yang bermusafir, wala ya'rifu minna ahad, sedangkan tidak seorang pun mengenali dia. Tak ada siapa kenal kawan ni. Dia mai kepada majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dalam keadaan rapi, tanpa ada kesan-kesan musafir. Pasal kau nak kena ada kesan-kesan musafir sesuai dengan zaman. Di zaman itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukan duduk di tempat macam kita ni, iklim sejuk panas, tak apa-apa tangan mana ni. Kalau tulistiwa dia kan, sejuk tak sejuk sangat, panas tak panas sangat. Kalau dia duduk di negeri yang mana kalau panas-panasnya terik, kalau sejuk-sejuknya sampai ke tulang sumsum. Itu keadaan kehidupan di padang pasir, yang mana tak dapat dibayangkan. Kalau seorang itu dia datang daripada luar, tentu dia akan duduk dalam keadaan serabut-serabat. Dan dia pula bukannya ada kenderaan canggih seperti di zaman kita hari ni. Kita boleh naik kapal terbang, kan? Majulah. Daripada Kuala Lumpur pun turun kapal terbang tu dia nampak segak aja. Pasal turun kapal terbang, bukan ada bawa dia turun. Tapi kalau zaman tu bukan ada kapal terbangnya. Bila dia nak musafir daripada satu tempat ke satu tempat, dia kena sama ada berjalan kaki ataupun naik kenderaan seperti apa, unta apa, kuda atau kaltek boleh buat naik. Kaltek boleh buat naik. Habis nak ada apa lagi masa tu? Bila dia berlalu keadaan perjalanan yang berada di tempat mereka ni, mereka terdedah dengan pasir-pasir, debu-debu, kerana mereka melalui padang pasir. Kadang-kadang ada ribut pasir, ni biasa. Dulu elok-elok jalan ni tu, tu dia ada main ribut. Angin mai dia bawa sekali debu-debu dengan pasir-pasir sekali. Habis. Sebab tu depa antara kenderaan yang paling bagus sekali bagi mereka ni adalah unta. Pasal unta ni Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia. Mata dia ada bulu mata, dia ada wiper. Sebelum kita ada wiper, Allah Ta'ala cipta dah wiper dulu lagi. Bulu mata dia tu memang bagus untuk menangkis debu-debu yang berada di padang pasir. Nanti unta. Lepas tu dia ada tank besar. Jadi senang perjalanan dia nak jumpa ayak-ayak dalam pasir. Bukan dia ada ayak selalu. Baik, kita tak apa lah. Begitu pergi jalan kata-kata tempat dia berhenti. Sebab dia payak. Jadi dia naik unta. Tetapi orang ini yang tidak dikenali. Kalau kita pun orang tak kenal itu, kita perhati, kita perasan dia. Zaman lah ni tak aku, zaman lah orang sebelah rumah kita tak kenal kan. Tapi kalau zaman itu memang kenal sangat. Bila dilihat satu orang yang bukan daripada penduduk tempatan, dia boleh perasan. Kita pun mungkin ada lagi ekor kan, tengok masuk kereta ni. Ni kereta orang luar ni. Kita boleh perasan kan. Bukan kereta orang. Tapi apa kan. So tengok tu, dia nak cari apa tu. Begitulah keadaan. Jadi sahabat cakap, tengok seorang yang datang daripada luar, tak ada kena adik-adik dengan siapa di situ, tetapi dia pakaian rapi. Sepatutnya pakaian dia
kusut masyar, rambut dia kusut masyar, pakaian dia berdebu, itu yang sepatutnya. Kemudian hatta jalan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah dia duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan, ada yang berdetail lagi ceritanya mengatakan bahawa asalnya dia duduk di belakang, kemudian dia minta untuk ke depan, sehinggalah dia dapat duduk di dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasdada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhidayhi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang berlaku, sehingga bertemu lutut dia dengan lutut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk tu sampai dekat subuh. Dia pergi sampailah dia dapat bertemu lutut dia dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan dia mengambil tangannya ke atas kedua pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dia letak tangan dia di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dia ada khilaf. Kalau itu ada pandangan yang mengatakan yang dia pegang itu adalah paha dia sendiri. Tetapi ada riwayat yang menyebutkan yang dia pegang itu adalah paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, dia mengibar, ya Muhammad, dia. Ya Muhammad, dia. Wahai Muhammad. Ini satu pun termasuk perkara yang menjanggalkan. Banyaklah perkara menjanggalkan. Tadi pakaian dia dengan semak dia, lepas tu dah otak kena dia. Duduk pula sampai temu lutut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pegang pula paha Nabi. Lepas tu panggil pula ya Muhammad. Ini bukan budaya yang diajar dalam Islam. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi seperti mana kita memanggil sebahagian yang lain. La taj'alu du'a Rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kamu jadikan panggilan kamu kepada Rasul seperti kamu manggil sebahagian yang lain. Jangan. Kita panggil kawan kita nama Ahmad, kita kata Ahmad, panggil dia. Kawan kita nama Qasim, kami Qasim. Kalau kita nama Samad, kita panggil Samad. Tapi bila Nabi jangan panggil dulu. Nama dia Muhammad. Tak boleh. Dilarang oleh Allah. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga isteri-isteri baginda pun tidak memanggil Nabi dengan panggilan sembarangan, melainkan memanggil Nabi dengan pangkatnya. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ataupun disebut dengan ya Habibullah, wahai kekasih Allah. Ataupun disebut dengan ya Nabi Allah, wahai Nabi utusan Allah. Itu dipanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada itulah menjadi kesimpulan daripada sisi ulama kita, bila Nabi kita nak disebut nama dia, kita tambah dengan sebutan Sayyidina Muhammad, penghulu kami Muhammad. Dia kata Nabi sendiri tak sebut pun, takkan Nabi nak sebut dia. Takkan diri dia nak jadi penghulu kan siapa lagi? Dia tu penghulu. Sayyidina tu maksud penghulu kami. Nabi nak kata penghulu kami. Siapa lagi? Dia tu lah penghulu. Jadi tak kenal lah perkataan tu kalau dia sebut. Kita ni bawa kena. Jadi tu balik kuah. Nak suruh Nabi juga sebut. Ya, memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu sekalian anak Adam. Mana ada sekalian manusia. Anak Adam ni manusia bapa lah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia bertanya kepada Nabi dengan memanggil sahaja nama Nabi, ya Muhammad. Wahai Muhammad. Expectation dia macam-macam. Orang punya sangkaan yang siapa dia kawan ni. Yang tak tahu adab ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panggil Nabi Muhammad saja. Barangkali Arab Badui. Arab Badui. Siapa Arab Badui? Arab Badui ni mana? Arab Badui ni kita terjemah dengan istilah Arab kampung. Tapi nak merujuk kepada tak ada tamadun, tak ada kata cara, kata bahasa. Orang kampung kat kita tak betul, orang kita bagus. Kita tak kenal maknanya istilah tu. Bukan Arab kampung lah, dia Arab bukit yang tak bergaul dengan orang. Dia punya Arab Badui. Bukan Abdullah Badawi itu mantan Perdana Menteri. Itu lain. Ini Arab Badui.
Arab Badui ni yang dia duduk asing dengan orang, dia tak campur dengan masyarakat ramai. Dia ni ada banyak di kalangan mereka yang Islam pun bahkan. Tapi mereka ni agak kurang sikit di dalam beradab. Jadi mereka tak campur dengan orang, duduk dengan kambing ya, banyak belah kambing. Jadi kurang sikit lah. Tapi ada kebaikan yang Arab Badui, kerana dengan perantaraan mereka ni lah banyak persoalan agama selesai. Ini kelebihan. Sebab apa Allah Ta'ala jadi adanya Arab Badui? Sebab mereka tak malu nak bertanya kepada Nabi. Selama dia nak tanya. Dia kira apa? Dia masa nak tanya, dia tanya. Oh, tu Arab Badui. Sahabat-sahabat lain dia segar, dia malu dengan Nabi kan. Jadi jawapan mereka dapat bila Arab Badui bertanya. Baik, jadi kata apa kawan ni? Wahai Muhammad, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Dia kata, cerita habaq kat aku tentang Islam dia. Kan? Kalau kita sampai dekat ni, kita kata kawan ini orang baru nak mengaji Islam aku. Dia mau tanya, apa dia itu Islam? Maka Nabi SAW menjawablah, Islam tu bahawa mengucap dua kalimah syahadah, sembahyang sehari semalam waktu, puasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji bagi yang mampu. Itu Islam. Di kita pun kalau orang tanya, jawab mudah betul. Nabi ditanya pun Nabi jawab itu. Apa dia itu Islam? Jangan kita beri payah kawan. Adapun Islam itu bermula daripada perkataan salam yang bermakna sejahtera. Puan awak kata bila aku nak boleh habis jawapan ni, lambat lagi ni. Tak apalah yang nak mengaji mendalam, menghalusi itu dalam salam. Jadi kita faham lebih dalam ni apa dia makna Islam itu kan. Tetapi umumnya bila orang tanya Islam, tak tahu orang yang baru nak mengenal Islam, kawan ni pejabat kita ke, kawan apa namanya, orang bukan Islam di kampung kita ke, jadi Islam ni apa? Jawab mudah je. Islam ni mengucap dua kalimah syahadah. Apa ya tu? Ucap dua kalimah syahadah. Ucap ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehari malam 5 kali sembahyang. Setahun ada sebulan kena puasa. Bukan mereka ada yang panjang lagi puasa lagi tahu. Kenapa puasa tak boleh makan apa benda darah lah apa lagi tu. Kita ni ada layuk ada orang kan dengan lecok lah, pacok semua ada. Dia kata, kita tak perlu sangat puasa kita. Sebulan dalam setahun. Kemudian bayar zakat. Allah zakat apa sikit sangat ya zakat. Kemudian mengerjakan haji itu bagi yang mampu. Tak mampu tak tahu. Bukan semua tak kira orang, mana pun kena pergi juga. Allah kata, dia tak tak pernah kan. Baik. Itu Islam. Mudah ya? Dia kata aku nak trend. Tak mau trend. Jangan payah kan dia. Semayang je lah. Tak apa. Dia ramai ikut semayang. Tapi dia tak hati ikut dulu. Pelan-pelan. Dia trend puasa. Puasa tak apa. Pelan-pelan. Dia kenali agama Islam. Baik. Setelah mana Nabi menjawab tentang apakah itu Islam kepada orang yang bertanya ini tadi. Apa jawab dia? Apa kata orang itu tadi? Kawan yang tak dikenali, dah dapat unknown person lah kena. Unknown person, lelaki yang tak dikenali. Atau mystery guy. Lelaki misteri. Dia kata sadaqta. Dia katakan Nabi sadaqta. Apa makna dia? Benarlah engkau. Apa kata Sayyidina Umar? Fa'ajabana lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sayyidina Umar kata, kami ni terkejut dengan dia. Heran. Terpinga-pinga. Dia yang tanya, dia yang membenarkan. Mana pelik kan? Orang yang tanya ni biasanya dia tak tahu. Orang bila habaq, dia dah, pada dah kan? Lagu tukar kan? Ini bila orang jawab, dia kata betul. Hantar dia kata betul, takut pemohon kamu. Dia boleh kata tak betul. Itu yang menghairankan sahabat. Kata Sayyidina Umar, fa'ajabna lahu. Kami heran ni kata. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Orang yang tanya tapi tahu jawapan ni siapa agak-agak. Kalau dalam masyarakat kita ni, yang tanya tapi tahu jawapan ni siapa dia? Siapa dia? Cikgu.
Ada cikgu tak kita? Cikgu dia tahu dah soalan, dia tahu dah jawapan, tak dia nak tanya juga. Bila kita tak marah dia, padahal kerja dia cikgu. Kenapa? Ni, dua campur dua apa lah. Takkan dua campur dua nak tanya kat saya. Cikgu tak tahu jawapan. Boleh dah tu. Kami kena jawab juga. Cikgu punya tanya. Yang tanya dah tahu jawapan ni cikgu. Dia ditanya tapi dia tahu kata jawapan tu betul. Jangan tu. Kawan ni siapa dia? Bakong dia pinggir apa? Baik. Kemudian dia tanya lagi fa'akhbirni 'anil iman. Dia kata betul jawapan Nabi itu. Dia kata bagi tahu pula aku tentang iman. Tadi dia tanya Islam, sekarang dia tanya iman pula. Nabi pun jawab, apa dia itu iman? Iman itu antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Kemudian wa biqadrihi khairihi wa syarrihi. Bahawa engkau beriman dengan Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhirat, dan beriman dengan qadar, yakni ketetapan Allah. Kita sebut sebagai qada dan qadar. Itu jawapannya. Kalau tadi Islam 5, sekarang iman 6. Oh, itu dia rukun Islam, rukun iman tu. Itu dia rukun Islam, rukun iman. Nabi bila ditanya kawan ini, dia tanya apa dia itu iman, Nabi jawab beriman dan percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dengan qada dan qadar. Jawab dia sama juga, sadaqta. Betul? Wahlah kawan ni pun semua tanya pandai ke dalam makna betul. Kan? Kalau kita lah hang tahu sangat, hang cerita lah kat aku. Bila kita kata dulu. Tak, Nabi tak layan itu. Kalau kita kan, hang ni pandai sangat. Lah cerita lagi. Tak. Kemudian dia tanya lagi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup lagi ni. Dia tanya semua. Dia tanya lagi. Akhbirni 'anil ihsan. Dia kata. Tadi Islam, iman, sekarang ihsan. Bukan ihsan gambar BP tu. Tu ada juga ihsan tu. Apa? Hitam payung apa ada nak ni. Akhbirni 'anil ihsan. Bagi tahu kat aku tentang ihsan. Apa dia itu ihsan? Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini payah sikit. Orang dalam masa singkat. An ta'budallaha, bahawa engkau mengabdikan diri kepada Allah. Mana mengabdikan, menghambakan diri kepada Allah. Ada orang terjemah bahawa engkau beribadah kepada Allah. Betul? Tapi saya lebih selesa mengabdikan diri ataupun menghambakan diri. Sebab apa? Sebab sebahagian kita telah terbelenggu fikiran dia. Bila disebut ibadah saja, dia faham sembahyang bang itu ibadah. Habis di tempat kerja dia, di kebun dia, di kelang dia, di pejabat dia, tak jadi ibadah. Itu dia menyambung Nabi hak orang. Sedangkan kita ni ibadah tu mana penghambaan, abdul mana hamba. Penghambaan, pengabdian kepada Allah ni setiap masa dan keadaan, di mana saja. Bukan kata di majlis surah nak sah, di rumah sekali lagi pun kita hamba Allah. Kita pergi di kebun, kita pun kita hamba Allah. Kita pergi di kilang pun kita hamba Allah. Kita pergi di pejabat pun kita hamba Allah. Kita jadi calon, esok kata nak ni tak apa lama kan, pun tetap sebagai hamba Allah. Kita jadi wakil rakyat, parlimen ke apa pun sebagai hamba Allah. Baru tu faham luar ibadah. Senantiasa dinilai oleh Allah. Penghambaan diri kepada Allah. At-ta'budallaha ka'annaka tarahu, menghambakan diri kepada Allah seolah engkau melihat Allah. Ka'annaka tarahu, bukan melihat Allah. Kita ni tak mampu nak lihat Allah di dunia ni. Syurga lain lah. Syurga nanti itu salah satu daripada janji dari Allah kepada orang yang menjadi penduduk syurga. Diberi peluang sebesar-besar nikmat dapat melihat akan dia. Tapi di dunia ni, Nabi Musa alaihi salam pernah minta kepada Allah untuk melihat Allah. Apa kata Allah? Innaka lan tarani, sesungguhnya kau tidak akan mampu melihat aku. Maka inilah dalil bagi golongan Mu'tazilah mengatakan kita tak boleh melihat Allah. Takkan boleh melihat Allah.
Sebab Allah kata, engkau takkan mampu melihat aku. Nabi Musa minta dah, tapi Allah kata engkau tak boleh lihat aku. Itu mana kita takkan boleh lihat Allah di dunia baik di akhirat. Itu Mu'tazilah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ni bagus Ahlus Sunnah wal Jamaah ni. Dia perasan diri, mana dia tahu diri, dia sedar diri. Takkan hang nak abang kata hang cerdik daripada Nabi Musa. Takkan abang kata Nabi Musa ni punya bodoh, pergi minta benda yang tak boleh dapat, benda yang takkan mungkin berlaku. Bukan takkan mungkin berlaku, belum boleh lagi berlaku. Sebab boleh berlaku itu yang Nabi Musa minta. Itu hujah kita. Adalah pula dalil-dalil tempat yang lain, Quran pun ada, hadis pun ada, tentang yang masa kita nanti dalam syurga akan diberikan peluang untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tetapi di dunia ni kita mengartikan diri seolah melihat Allah, belum lihat lagi, seolah melihat Allah. Tak faham? Cikgu sekolah tanya cikgu, dia tahu. Budak dalam kelas, cikgu ada apa dia? Cantik, bagus. Rata. Semua cikgu tak ada. Allah mau, atas meja, bawah meja, belakang, semua dia pusing habis. Sarkas jadinya bila dia jalan. Tapi ada kelas depan ni, kelas bagus ni, dia duduk dalam kelas seolah-olah ada cikgu. Ada cikgu? Tak ada. Tapi seolah-olah ada cikgu. Mana tertib dia tu, bagus dia tu. Macam itulah kita nak menjadi hamba Allah ni. Jadilah hamba Allah ka'annaka tarahu, seorang kelihat dia. Macam kita ada pemandu atas jalan raya kan, macam mana kalau tak ada polis? Allah habis minta kan. Usah-usah kata pijak minyak tu sampai berdiri. Nampak tak nak tekan gelas tu. Roka polis. Dia melawak. Pijak minyak sampai berdiri, pijak pedal. Nak tekan. Tapi kalau ada polis nampak dia lah. Allah kata 80 ya Allah. Nak guna tepi ski pun bagi signal. Bagus. Nah, polis ada. Tapi bawa kereta seperti polis ada. Seolah-olah polis ada. Walaupun polis itu tak ada. Itulah kita ni abdikan diri, hambakan diri kepada Allah. Walau kita tak nampak Allah, tapi seolah-olah kita nampak Allah. Aktif kita, kehidupan seharian kita dalam keadaan jaga amalan kita, kelakuan kita, perbuatan kita, pertuturan kita, kerana kita menyangka bahawa kita ni seolah melihat. Fa'ilam takun tarahu, kata Nabi, dan kalau sekiranya tidak mampu kamu melihat ia, fa'innahu yaraka, bahawa sesungguhnya dia senantiasa melihat kamu. Kalau kita tak mampu hidup seperti seolah-olah melihat Allah, kawan-kawan yang kita ingatlah Allah dah tengok ni. Kawan-kawan yang kita buat apa-apa silap, salah tak mana, Allah tengok pun. Kawan-kawan yang boleh menjaga kehidupan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu jawapan Nabi kepada yang bertanya tadi. Akhbirni anil ihsan. Beritahu aku tentang ihsan. Nabi jawab, beribadah atau mengabdi diri kepada Allah seolah melihat Allah. Kalau tak mampu, yakinlah Allah melihat kamu. Ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Baik. Kemudian dia tanya lagi. Kawan ni banyak soalan. Dia tanya lagi soalan seterusnya, dia kata, apa dia tanya? Akhbirni anis sa'ah. Beritahu. Orang kata as-sa'ah apa dia? Hari kiamat. Bilakah hari kiamat? Kata lain kita, mata sa'ah, bila hari kiamat? Tanyakan Nabi. Itu dia. Amboi dia ni. Soalan ni siapa yang tak mahu, semua orang mahu tahu. Kita pun tahu bila hari kiamat. Berapa kali dah dia buat ramalan. Dulu dia buat 2012 kiamat. Siapa keluar gambar TV lagi, gambar TV apa, gambar pengwayang 2012. Nampak kata kiamat nanti bulan apa, tahun 2012. Kita mensaya sampai jadi sungguh ke mana? Tak pun. 22 hari. Baik. Tanya kat Nabi bila dia hari kiamat, Nabi jawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'la min as-sa'il. Soalan ini dijawab dengan jawapan yang lebih memeranjakkan kita. Apa jawab Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'la min as-sa'il. Yang ditanya
tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Siapa yang ditanya? Nabi. Siapa yang bertanya ni? Kawan ni, unknown person ni, misteri guy ni yang tanya. Tapi Nabi kata, aku tak tahu lebih daripada bagi laluan. Lagi tak dengar Ustaz cakap apa kan. Nabi kata, aku tak tahu lebih daripada bahasa mudah kita lah. Mana terjemah bahasa kampung kita. Kalau terjemah ikut bahasa baku sangat pun orang tak faham, tak guna. Ya, kita belajar ni nak bagi faham sesuai dengan keadaan kita. Maknanya lebih kurang Nabi kata, aku ni tak tahu lebih pun pada Kemudian dia pun tanya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau lagu Tuhan, bagilah tanda-tanda dia. Wah, jawab ni. Orang kata tak tahu lebih pun tanya lagi. Ini banyak tanya semua, banyak. Dia tanya kalau lagu tu, ceritalah tanda-tanda dia. Tanda apa? Kiamat tu. Dah kata tak tahu bila, kata tahu bila, tak tahu lebih daripada dia. Habaq sat tanda, tolong cerita sat tanda. Maka Nabi pun bagi tahu di antaranya antali dal amatu rabbataha wa antara al-hufat al-urat al-alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda-tanda dia lah banyak, tetapi yang disebutkan dalam hadis ini ada dua yang disebut. Yang pertama, Nabi kata antali dal amatu rabbataha, akan melahirkan oleh seorang hamba tuan dia ke dunia. Hamba melahirkan tuan. Banyak penafsiran. Hamba melahirkan tuan ni mana banyak penafsiran, tapi yang paling dekat dengan kita ni ialah anak durhaka. Di antara tanda-tanda dekatnya kiamat ialah banyaknya anak-anak durhaka. Hamba melahirkan tuan, mana mak dia yang tukang lahirkan dia jadi hamba kepada dia. Mana anak pula jadi tuan, mak pula jadi hamba. Banyak ke tak lagi hari ni? Belakang. Hari ni belakang. Sepatutnya akasnya, sebaliknya. Sepatutnya anak melayani ibu dan bapa. Tapi hari ni mak bapak lah yang melayani anak-anak. Jadi hamba, jadi orang suruhan. Selak sepeda dia pun suruh mak pasal lagi. Marah pula saya tak jumpa. Tukir jumpa marah, tukir. Ni sebelah naik, ni sebelah hati, mana dia mau? Jangan nak kerja lah ni. Marah kamu. Nak kerja lah pula, marah kamu ni. Itu dia. Mak anak jadi tuan kepada mak dia sendiri. Baik. Ini benda yang tak sepatutnya berlaku lah. Kemudian antara al-hufat al-urat al-alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda yang kedua ialah orang yang kamu lihat dia ni baju tak ada nak pakai, kasut tak ada nak pakai, dan kerja dia mengembala kambing, ambil upah gembala kambing. Mana orang miskin, baju tak nak pakai, kasut tak pakai, punya teruk. Kemudian tiba-tiba yatatawaluna fil bunyan, berlumba-lumba pada binaan. Tiba-tiba tu buat bangunan tinggi-tinggi. Tadi dia miskin, tiba-tiba dia buat bangunan tinggi-tinggi. Istilah moden sekarang ni OKB, orang kaya baru. Orang kaya baru. Banyaknya orang kaya mendadak, orang kaya terkejut. Itu di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kerana hasil bumi akan keluar. Orang yang dulunya miskin tiba-tiba kaya mendadak. Dulu negara Arab adalah negara yang miskin. Bahkan ciri fizikal yang disebutkan Nabi SAW, yang baju tak ada nak pakai, kasut tak ada nak pakai, itu adalah budaya mereka, kesusahan mereka, bentuk kehidupan mereka. Dan boleh kita lihat di dalam sirah-sirah Nabi, para sahabat memang begitu. Ada yang terpaksa berlindung di balik kawan-kawan sebab kain tak cukup nak pakai. Pakai kain saja ada. Kain. Sebab itulah di zaman tersebut Nabi SAW melarang orang melabuhkan kain melepasi buku lali. Pada ketika itu, di zaman itu, di tempat itu, siapa yang pakai kain sampai lebih pada buku lali ni, mana orang ni ada. Orang berada. Jadi itu satu pelambangan kesombongan, riak.
Anak abang dah ada duit banyak kot, spend banyak sangat. Tu. Zaman itulah. Zaman lah sekarang tu kata lama sekarang dia tak terjadi dalam hukum seperti itu. Mana bukan orang pakai dengan dasar riak lagi dah. Memang orang kita pakai kain baju. Tak pakai pun jadi bersalah pula. Kita kain terlalu banyak dalam lemari, banyak tak pakai, dia biar saja begitu. Maka tak boleh pula. Kalau kita baca sirah Nabi, sirah para anbiya, para sahabat, yang mereka ni ada yang pakai baju bercoban camping, bajunya yang lusuh, kita pun nak tiru, katanya nak ikut contoh teladan kau tak boleh. Makruh hukumnya, boleh jadi haram pula. Maksudnya kita mengkufuri nikmat Allah. Kita bukan tak ada sahabat di bawah tu kerana dia tak ada. Bukan dia sengaja dia buat begitu. Ataupun dia seorang raja, dia ada. Tapi kebanyakan orang belum ada kemampuan pakai macam tu. Jadi kalau dia pakai, dia telajak lebih pada orang lain. Tetapi kita hari ni sampai ke orang sikit sangat pun baju lebih banyak sangat pula banyak baju kan. Baju berlebihan yang kita tak pakai ni, dia bagi kat masa banjir masa depa macam ni punya banyaknya kain-kain kita hari ni kan. Itu zaman selama. Baik, balik pada saudara tadi, mereka ni orang yang tak ada baju nak pakai, kasut pun tak nak pakai. Dan memang kerja macam mengembala kambing. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil upah sebagai penjaga kambing semasa kecil dia. Maka tiba-tiba golongan yang miskin ini kaya-kaya mendadak. Betul ke tak? Betul? Cuba tengok dari Arab ke apa. Makkah, Madinah ni, kalau kita tengok dalam gambar, oleh kerana adanya gambar di situ Masjidil Haram di tengah-tengah, adanya petak Kaabah, kita tahu di Makkah. Kita tengok pula gambar di Madinah, oleh kerana adanya di tengah tu Masjid Nabawi yang berkubahnya hijau, kita tahu situ Madinah. Kalau tak ada dua bangunan tu, saya kita ingat ni Paris ke, London ke, New Zealand ke, Australia ke, mana kita tahu. Semua tu dia, bangunan naik tinggi-tinggi semua, berlawan-lawan satu sama lain. Itu dia tanda apa kata Nabi? Hampirnya kiamat. Belum kiamat lagi. Bahawa hampirnya kiamat. Atau kata-kata umum tadi ni, orang kaya baru, mana orang kaya mendadak. Orang yang sebelumnya miskin tiba-tiba kaya. Memang tu tanda-tanda kemusnahan. Betul, orang yang miskin tiba-tiba kaya ni dia cempah sikit. Dia perah. Orang yang memang dah kaya, dia relax ya, dia buat apa, tak ada apa. Tapi orang yang dulu miskin tiba-tiba kaya, cuba tengok orang yang ada. Gambar tu piramid dia buat. Itu pelik tu. Relax tu. Alah kaya pun. Tak ni dia. Tu pada dia baru nak kaya. Dia terkejut sikit. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bila kawan ditanya banyak soalan tu, dia sampai ada soalan yang terakhir, dia tanya tentang tanda-tanda hari kiamat, dia pun balik. Mana dia pun pergi, dia pun berlalu. Ada yang mengatakan beberapa hari kemudian Nabi SAW tanya kepada Sayyidina Umar. Pada beberapa hari Nabi tanya, apa soalannya? Atadri manis sa'il, adakah kamu tahu siapa yang bertanya itu? Kena tak? Simpulan yang bertanya banyak lah. Banyak kat Sayyidina Umar. Kalau kita agak-agak masa-masa boleh teka kan jawapan yang nampak. Mereka bisa ingat ke apa? Tak bisa ingat. Mereka juga. Kalau kita boleh teka, agak-agak Sayyidina Umar boleh teka. Mudah sangat ya betulnya nak jawab kan. Tetapi contoh daripada Sayyidina Umar yang kita boleh ambil manfaat daripada dia. Walaupun kita rasa tu, jangan buat rasa tu, tak tepi. Dalam agama ni dia tak boleh buat rasa-rasa. Walaupun kita nak ngejah bagi rasa-rasa. Apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ni didamping Nabi lah mana ada. Kalau dia nak teka sangat-sangat boleh. Tapi apa jawabnya? Allahu wa rasuluhu. Dia serah. Mana benda yang agama yang kita tak ketahui, kita serah kepada ahlinya. Apa jawab dia? Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Bahawa
Nabi SAW bagi jawapan kepada dia. Fa'innahu Jibril. Betul ya jawapan? Kalau ada hadiah boleh bagi dah. Apa kata dia? Fa'innahu Jibril. Itu dia lah Jibril alaihi salam. Atakum, Nabi kata dia datang kepada kamu. Walaupun zahirnya datang kepada Nabi ya. Tengok dia pergi kat Nabi. Tapi rupa-rupanya dia datang ke tujuan kedatangan dia itu adalah untuk ni, kamu mana? Para sahabat umat Islam. Atakum, dia datang kepada kamu, yu'allimukum dinakum, untuk mengajar kamu agama kamu. Itu tujuan dia main. Yang dia tanya tu bukan kerana dia tak hati, tapi nak ajak kepada orang lain. Sebab tu kadang boleh tanya walaupun dia dah tahu dah, dengan tujuan dapat manfaat akan orang lain sama. Boleh tanya. Dia tahu dah kan dia tak hati, tapi dia tanya. Tujuan apa? Supaya orang lain dapat tumpang jawapan. Begitu nah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ulama mengambil kesimpulan daripada hadis ini. Di bawah sekali Nabi kata atakum yu'allimukum dinakum, datang kepada kamu mengajar kamu agama kamu. Itu ambil kenyataan itu, bracketkan dia. Mana kita jadikan dia satu ke isi beti. Apa dia kata? Datang untuk mengajar agama. Din, mana agama? Daripada perkataan itulah ahli ulama membuat kesimpulan bahawa hadis tadi ini berkaitan dengan agama. Yang dia tanya Nabi dia jawab, dia tanya Nabi dia jawab itu tentang agama. Apa dia? Adanya Islam, adanya ihsan, tinggal satu. Adanya iman, adanya ihsan, kemudian as-sa'ah, ada hari kiamat. Hari kiamat. 4 perkara disebut di dalam hadis tersebut. Inilah yang disebut ulama sebagai rukun agama. Daripada hadis ini dia ambil kesimpulan adanya rukun agama. Din dari yu'allimukum dinakum, mengajar kamu agama kamu. Apa dia agama kamu? Itu ada 4 soalan kita tanya. Tapi selalu kita dengar rukun agama 3. Tak sebut 4 pun. Tak bisa dengar lah. Kalau tak bisa dengar, mana nak tahu 3 rupanya tu. Kalau ada bisa dengar 3 rukun agama. Tapi dalam hadis dia sebut 4. Pasal hari kiamat ni dia ada dalam perbincangan. Apa dia? Rukun iman. Iman kepada hari kiamat kan? Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat. Jadi dia bawa keluar, dia simpan satu. Jadi hari kiamat tu dia duduk dalam perbincangan iman. Jadi ada 3 lah. Islam, iman, ihsan. Ini 3 ni sebut sebagai rukun agama. Agama ni meliputi 3 perkara. Mana kita kena mengaji ilmu tentang 3 perkara ni. Bila seorang itu mengaku dia beragama, dia kena mengaji 3 perkara ni. Kalau Islam tentang apa? Tentang bayang bank kita, ibadah kita. Salat, puasa, zakat. Yang itu dipanggil ilmu apa itu? Fiqh. Kemudian iman tentang apa? Keimanan, kepercayaan kepada Allah. Itu tentang apa dalam bahasa lain disebut? Tauhid. Ilmu tauhid. Ilmu mengisahkan Allah. Tauhid itu bukan tentang bersih Allah saja. Kalau kita mengaji ilmu tauhid, kita tahu ilmu tauhid itu terpecah pada 3 Allah. Pertama punya ilahiyah, ketuhanan. Yang kedua punya nubuwat, kenabian. Yang ketiga punya sam'iyah, khaib. Kemudian ihsan. Ihsan ni tadi kita sebut tentang kelakuan kita sehari-hari dilihat oleh Allah. Perbuatan kita sehari-hari dilihat oleh Allah. Mana dalam kata lain, tadi kita sebut awalnya seolah kita melihat Allah. Ataupun tidaknya kita yakin Allah melihat kita. Maka ini dalam perbincangan dia mengenai ilmu tentang apa? Tasawuf. Ini 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Tapi kita sebut, biasanya kita tak sebut fiqh dulu pula, kita akan sebut tauhid dulu. Sebab tauhid dulu dalam rukun Islam, rukun yang pertama apa dia?
mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap dua kalimah syahadah tu perbicaraan masalah tauhid. Dia duduk dalam hayat iman tu. Bicara dia, perbincangan dia dalam masalah iman. Sebab tu dia kira tauhid dulu nombor satu. Tauhid dulu, apa-apa pun tauhid dulu. Mengenal Allah Ta'ala. Awwaluddin ma'rifatullah. Seawal-awal agama mengenalkan Allah. La tasihul ibad, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah sesuatu ibadah melainkan dengan kenal akan yang disembah. Kenal Allah, baru kita betul amalan kita lillahi ta'ala. Pasal apa buat ibadah? Pasal buat sembahyang, pasal buat puasa, pasal buat zakat, pasal buat haji, pasal apa segala amalan kita untuk buat ni? Kerana Allah. Orang tanya Allah, tu apa? Dia ada Tuhan. Orang pun tanya, Tuhan tu apa? Allah. Tak. Allah tu Tuhan. Tuhan tu apa? Allah lah. Jadi Allah tu Tuhan. Pribadi. Tak ada jawapan. Makna dia orang belum lagi mempelajari ilmu tauhid. Keesaan Allah Subhanahu wa taala perlu dipelajari. Baru kita bila kita kenal Allah, ma'rifatullah, barulah sah ibadah kita yang kita buat ni kerana Allah. Tidak kita nak tujukan amalan kita kepada siapa. Maka terawang-awanglah amalan kita ni. Kata kita tembok tak tertentu kepada Allah yang selayaknya. Baik. Ngaji mutahid, ngaji mufiqah, ngaji mutasawuf, tiga perkara ini dipanggil sebagai fardu ain. Dipanggil apa? Fardu ain. Apa makna fardu ain? Wajib atas setiap individu. Mana tiap-tiap orang kena mengaji. Saya ni orang kampung biasa ya, orang getah ya. Kena mengaji, Islam kan? Islam mengaji. Saya ni rendah sapu sampah ya, kan nak jadi tu imam pun kena mengaji juga. Maknanya tiap-tiap diri orang Islam wajib menjadi fardu ain ni tadi. Tauhid, fiqh, tasawuf. Walaupun dia tak jadi tok imam, tak jadi tok bilal, tak jadi ustaz, tak jadi tok guru, tak jadi alim ulama, tak jadi siapa, tak kira. Nama kata Islam, tiga ilmu ni kena pelajari. Lepas pada tu nak mengaji apa? Mengajilah lebih lagi, tak ada masalah. Kalau yang ni tak mengaji, berdosa lah keadaan dia selama hidup dia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai muqaddimah kita nak tutup dah mulai. Untuk pertemuan kita malam ini, saya sarankan kalau boleh kita mengajilah ilmu yang dinamakan sebagai ilmu fardu ain. Paling tidaknya sebagai pekalan kita tumpang sepanjang umur hidup di dunia ni, tiap-tiap satu tajuk itu ada satu kitab yang kita besok mengaji sampai khatam, mana kulit ke kulit sampai habis. Biar kita tu walaupun satu, banyak lagi bagus lah. Tapi sebagai permulaan, semua satu. Mana tauhid, satu kitab dia bagi. Fiqh, satu kitab dia bagi. Tasawuf, satu kitab dia bagi. Kalau 2, 3, 4, 5 banyak lagi bagus. Tapi ini tapak dulu. Bagi ada sampai satu kitab ini, tuan-tuan yang selesai tanggungjawab fardu kita. Mana fardu? Kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, macam mana kita nak jawab Allah Ta'ala nanti di akhirat? Kata satu orang tunggu haji 2 hari. Dia ada pondok Darul Hidayah Jalan Lepai. Dia umur lanjut dah baru mengaji. Tapi alhamdulillah, walaupun umur lanjut dia mengaji, jadi tu guru juga. Dan yang lanjutkan saya lagi proses. Ada orang umur lanjut dah baru nak mengaji, dia tak ubah nak tulis betul sangat sebutan. Ilmu dia hebat, tapi tentang sebutan, tentang bacaan ni dia pelat. Tapi tak tahu, hari 2 hari dia Allah Ta'ala bagi kan. Sebutan bacaan dia pun proses, walaupun dia mengaji di umur yang lanjut. Dia kata, apakah yang menyentik hati dia untuk mengaji? Satu masa ialah masa dia bekerja di Kuala Lumpur, dia ulang alik daripada tempatnya ke rumah dia
dalam kereta, senantiasa selalu duduk dalam jam. Biasalah Kuala Lumpur. Mana? Lalu dalam jam takkan nak lagu saja. Dia pasang keset. Kita mungkin pasang keset lagu apa rock ngapakan lah. Dia pasang saja kot dia rasa nak pasang. Dia bukan pasang lagu, dia pasang ceramah pengajian agama. Jadi satu kali dia dengar satu pengajian tu, kata Tok Guru dalam keset tu, dia kata bayangkan nanti di dalam kubur kalau ada satu soalan, bukan pasti pun, kalau ada. Soalan yang ada kita tahu dah apa dia? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Dia mesti tanya kita dalam kubur. Dia tanya mana siapa kamu? Tapi bukan senang nak jawab kan? Kita yang kata Allah ni iblis, Allahu Rabbi. Dalam kubur itu cuba tengok, ketak-ketak nak jawab. Katalah kita ni tak boleh nak jawab siapa Tuhan, kita tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab. Jadi macam orang kata bagi bonus lah, bagi orang kata apa, talian hayat. La hang tu dah habaq zat. Kitab apa yang ngaji dulu masa hidup di dunia? Kitab itu yang bertujuan untuk kenal Allah Ta'ala. Dia tanya. Kalau ada tanya betul dia nak. Ada tak jawapan kita? Jadi dia hanya duduk kereta, dia sekat lanjian ni, dia tiba-tiba dia terasa, dia terfikir. Kita apa? Dia cari. Kita apa yang aku mengaji tentang nak kenal Tuhan? Tak jumpa lah, tak bisa mengaji. Nak sebut nama satu kitab tauhid, tak jumpa. Dia pun kali tengok bini dia letak. Bini dia pun tengok dia sama. Sama-sama tak mengaji kita. Allah. Start pada tu lah. Dia mula mengaji, rasanya sekarang ni jadi seorang guru yang hebat guru dia. Dan aktif dia berdakwah di sebelah apa namanya Sarawak ke Sabah. Pada dia masuk, selalu masuk ke sana, banyak mengislamkan orang sana. Hasil daripada kesedaran dia. Jadi kita hari ni kita tanya pula diri kita masing-masing. Sebab satu ni ilmu fardu ain ada tak kita? Satu kitab yang kita bisa mengaji. Contohnya tauhid, apa nama satu kitab yang kita mengaji untuk mengenal Allah. Kemudian satu lagi kitab fiqh yang nak menceritakan tentang perkara ibadah kita. Ada tak satu kitab yang kita mengaji bab sembahyang, bab taharah, bersuci, berwuduk semua. Kemudian satu kitab yang nak menyuci hati kita supaya hidup dalam keadaan dilihat oleh Allah Ta'ala ni. Ada kata tak satu kitab tentang ilmu tasawuf yang kita mengaji, hanya umur kita hidup di dunia ni. Allah Subhanahu wa Ta'ala alam. Dia tinggalkan tuan ayah-ayah ibu dengan soalan tersebut untuk kita muhasabah diri kita. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, usahakanlah insya-Allah sebelum kita dijemput kembali ke pangkuan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibul busyra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min hadha ila al-akhirah. Allahumma faqihna fid-din, 'allimna at-ta'wil wa siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.